Itu bila mari Khabbab bin Al-Ar. Khabbab ni sahabat Nabi yang diseksa di zaman Mekah dulu. Jadi zaman Mekah ni sahabat-sahabat kena seksa ramailah. Ada yang dibunuh, antaranya Ammar, ayahnya dibunuh, mak dia dibunuh. Mak dia nama Sumayyah. Maknya dibelah perut, ditusuk tombak pada kemaluannya dan mati syahid. Ketika Nabi lalu di hadapan keluarga Ammar yang sedang diseksa, Nabi sebut sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat tinggal kamu ialah syurga. Syurga yang Nabi janjikan kepada Ammar dan keluarga dia, sampai sekarang kita tak jumpa. Perasan tak? Siapa nampak syurga kat mana? Bukit Bintang. Dalam keadaan menunggu syurga tu, benda yang gaib itu juga satu masa yang panjang kita tak nampak. Itu juga kesabaran. Jadi ada sahabat yang diseksa. Siapa dia? Macam ramai-ramai golongan mustad'afin, tapi tak ada seorang pun dalam sejarah diseksa zaman Mekah dia menjadi murtad. Tak ada. Semua istiqamah. Bila Nabi Rabah dihempap di padang pasir yang panas atau batu yang panas dan besar, dia tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Allah aku tak nak menyengutukan Allah. Jadi Khabbab ni, dia datang kat Nabi, Khabbab bin Al-Ar, dia ni ada tuan. Tuan dia perempuan. Walaupun perempuan, tuan dia, tapi perempuan dia gangster sungguh. Samsing. Dia bakar 5 biji batu sampai merah, dia baringkan Khabbab. Dalam sirah sebut, dalam kitab sirah, bila Khabbab ni badan dia gempal, bila dia diletakkan di atas bara api, lemak-lemak dekat badan dia cair, sehingga memadamkan bara yang diguna untuk membakar badan Khabbab. Khabbab tara dah berlubang badan dia, dia jumpa Nabi minta tolong doa je. Khabbab ni di zaman Umar Al-Khattab, Umar kata, wahai Khabbab, aku tengok orang-orang muda hari ni dah tak berapa faham perjuangan orang-orang lama dulu, zaman-zaman kita kat Mekah. Khabbab, kau tunjuk sikit pengalaman kau. Kata Khabbab, aku tak mahu wahai Umar, nanti hilang pahala aku pula. Kata Umar, tak apa, bagi tazkirah, bagi orang-orang muda ni faham perjuangan zaman dulu macam mana lawan komunis. Komunis pula diangkat jadi tokoh pejuang Malaysia. Cerah masa depan. Khabbab kata, aku tak nak cerita banyak. Dia buka baju, belakang Khabbab 5 lubang, masih ada sekarang. Terdiam sahabat-sahabat lain yang muda, yang duk rasa. Sebab sahabat yang berpeluk Islam ketika zaman Mekah tak sama ketika zaman Madinah. Ketika belum Mekah dibuka dengan selepas tak sama. Sebab ranking dia berbeza. Yang paling awal, as-sabiqun al-awwalun, yang peluk Islam peringkat awal, yang duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dia cahaya pahala dia lebih daripada sahabat yang lain. Lalu bila Khabbab jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Nabi sedang bermunajat di kelambu Kaabah. Nabi bila Khabbab kata, ya Rasulullah, tolong doa cepat menang Islam. Bukan Khabbab suruh bunuh yang bakar badan dia, tidak. Tolong doa cepat Islam ni menang. Apa kata Nabi? Tengok ni. Wahai Khabbab, orang sebelum kamu ada yang digergaji kepalanya terbelah 2. Ada orang sebelum kamu disikat dengan sikat besi, berpisah daging dan tulang. Ada umat sebelum kamu direbus dengan minyak yang panas. Ada di kalangan kamu sebelum kamu orang umat yang beriman diikat dengan 2 ekor kuda, arah timur dan barat direntap serentak, terbelah 2 tubuhnya. Mereka tidak kembali kepada agama menyengutukan Allah. Sesungguhnya engkau, wahai Khabbab, engkau ni orang yang gelojoh, musta'jilun. Engkau ni orang yang nak cepat menang perjuangan ini. Sahabat-sahabat, saya nak sebut bahawa orang sebelum daripada itu nilai orang yang beriman. Ujiannya luar biasa. Lalu ini yang disebutkan bahawa Allah berikan kepada ujian-ujian ini ialah pahala yang besar. Cuma Allah nak tengok kesabaran kita. Lepas daripada ujian ini baru nampak hasil dia. Ni dah tapisan Tuhan, subhanallah. Jangan nampak bahawa ujian-ujian itu perkara yang kosong saja di sisi Allah. Ganjaran dia cukup besar. Yang keempat, pelajaran dan didikan yang berguna buat orang yang beriman. Buat kita lah hari ni.
Cerita Siti Aisyah radhiyallahu anha ini dah berlaku 1400 tahun yang lalu. Tapi kita yang hidup hari ini mengambil pengajaran daripada dia bila kita jumpa dengan ayat ini, surah An-Nur ayat 11. Dia akan jadi untuk pengajaran kepada umat akan datang juga sampai hari kiamat. Inilah hikmah dia. Yang kelima, mendapat pembelaan dari Allah dan pembalasan terhadap pendusta. Jadi cerita ini mendapat pembelaan, perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan cara Allah mengurus hidup kita ini cukup luar biasa. Allah atur hidup kita ni cukup luar biasa. Yang kita sendiri tak faham seni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak faham? Sebab kita hamba, kita manusia, kita lemah. Agama ni bukan akal fikiran. Penyusunan Allah itu ialah ilmu Allah. Tak sama macam kefahaman kita. Lalu seluruh masyarakat Muslim yang ada di Madinah ketika itu mendapat pelajaran yang berharga, malah masyarakat Islam seterusnya juga sentiasa mendapat pelajaran darinya. Dengan kejadian itu juga mereka akan memperoleh pahala besar dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan maruah dan kemuliaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berita bohong tersebut. Ia menjadi suatu bukti otentik yang asli, yang kekal dibaca sepanjang zaman. Subhanallah. Jadi apapun ujian Allah mesti ada penyelesaian dia. Sebab tu dunia ni bersifat sementara tau. Kalau Allah uji kita, kita rasa berat sangat, kemuncak dia kegembiraan. Sebab dia berakhir. Kalau kita rasa kita seronok saja, dia tak akan lama, dia akan ada ujian-ujian. Sebab tu bila kita ditimpa satu ujian, Allah selesaikan, kita jangan terlalu gembira tau. Sebab ujian ni akan sentiasa ada. Lepas ni ada lagi, lepas ni ada lagi, lepas ada lagi. Tetapi menjadi sikap dan sifat orang yang beriman, jangan minta diuji. Antara doa Fudail bin Iyad, apa doa dia? Allahumma la tabluni fa innaka in balautani fadahtani wa hatatta astarani wa azabtani. Fudail bin Iyad asalnya perompak. Satu malam bulan Ramadan, dia terdengar bacaan Al-Quran dari sebuah rumah. Bacaan seorang perempuan, dia panjat rumah tu, dia jatuh, dia pengsan. Besoknya dia terus berubah. Dia rasa nak berubah. Dan dia kata mungkin malam tadi Lailatul Qadar, kata dia. Sebab Lailatul Qadar itu malam yang berbeza dengan malam lain. Malam lain Allah tuliskan baik dan buruk. Malam Lailatul Qadar Allah tulis yang baik saja. Sebab tu kalau kena malam Lailatul Qadar, kita berdoa minta Allah ampunkan dosa, kita bertaubat, insya-Allah Allah perkenankan. Lalu dia berubah, Fudail bin Iyad ni berubah dia. Dalam keadaan dia menjadi salah seorang, Allah pilih menjadi wali Allah. Tahu wali Allah? Bukan wali nikah. Wali Allah. Orang yang Allah pilih antara orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Fudail bin Iyad dalam doa dia kata, ya Allah, jangan engkau uji aku. Tadi doa tadi. Kalau engkau uji aku, ya Allah, engkau akan buka kelemahan aku. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan aku. Jadi bila aku tak sabar, nanti engkau akan azab aku. Sebab tu kita jangan minta diuji. Tetapi sekiranya Allah menguji kita, yakinlah kita memang layak menerima ujian tersebut. Yang kedua, sangka baik di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar di atas ujian Allah. Semua ni ganjaran-ganjaran pahala yang banyak. Ini sifat orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga memberi jaminan bahawa setiap orang yang menyebarkan berita bohong itu akan mendapat balasan sesuai dengan usaha dan kegiatan menyebar luaskan berita bohong itu. Manakala orang yang menjadi sumber pertama yang menyebar berita bohong itu, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik, di akhirat kelak akan diazab dengan azab yang pedih. Malah dosa mereka, semua orang yang turut dan ikut menyebar luas hadis al-if, berita bohong itu juga akan terpikul di atas bahu mereka. Jadi kita dah bincang tempoh hari, yang memulakan api fitnah ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dia tak kena qazaf. Sebab apa? Dia tak menuduh secara directly, cara langsung.
Dia mainkan orang di keliling Nabi, dia sebarkan cara biar orang keliling Nabi yang bawa berita, dia terlepas. Dia pergi kepada Mistah bin Usasah, dia pergi kepada Hasan bin Sabit, dia pergi kepada Hamnah binti Jahsh. Jadi yang kena ni, yang dikata usbatum minkum ialah orang yang dekat dengan Nabi. Mistah bin Usasah, siapa dia? Dua pupu dengan Aisyah. Mak dia sepupu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya Mistah bin Usasah, dia anak saudara sepupu kepada Abu Bakar. Hidupnya, bulanannya, saraan hidup bulanan Abu Bakar yang beri. Dahlah jahat, miskin pula. Sampai sakit hati Abu Bakar, aku tak nak bagilah, aku tak nak bagi tolong dia, bagi duit bulan-bulan. Sampai turun ayat, Allah menyindir, menemplak Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tarik balik, dia bagi juga. Dia teruskan, dia punya apa? Dia punya sumbangan infak dia. Ini adab ni. Sebab tu kita memberi jangan mengongkit. Faham tak? Kita dah beri kadang kita mengongkit. Kita pelekehkan orang yang susah tu, jangan. Nanti pahala kita habis. Satu, duit habis. Kedua, pahala habis. Apa yang tinggal? Tak ada apa-apa. Lalu Abu Bakar begitu juga perasaan dia. Orang yang dijaga, orang yang ditolong, orang tu tembak dia balik. Kata orang Arab, sammin kalbak yakulka. Engkau gemukkan anjing tu, dia dah gemuk, gigit engkau balik. Orang Melayu tak panggil anjing, orang Melayu panggil melepas. Melepas anjing tersepit, anjing juga Satu lagi, mendokong biawak hidup. Biawak apa kita dokong dia. Tapi kita kata melepas anjing tersepit, lebih kurang begitu keadaannya. Kita dah tolong dia, gigit kita balik. Begitu juga Hasan bin Sabit. Siapa Hasan bin Sabit? Penulis Rasulullah SAW, setiausaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Hamnah binti Jahsh. Hamnah ni adik kepada Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bawa berita palsu ni siapa? Keluarga yang terdekat dengan Rasulullah, dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi benda ni digerakkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay dia tak terus fitnah. Dia pergi ke orang-orang ni, dia hasut sampai orang ni terpakan. Betul, aku pun tak percaya Siti Aisyah boleh buat benda ni. Tapi kau cuba kau fikir. Yang maksum Rasulullah, Aisyah tak maksum. Dia dah masuk sikit. Masuk sikit, akhirnya termakan. Sebab tu kita begitu juga. Pagi-pagi kena baca Quran. Pagi-pagi janganlah buka Facebook, media sosial tanpa sebab Sebab tu bila selalu tengok blog-blog, akhirnya jadi goblok Sebab tu Quran tu autentik.